Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita imbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu. Sebelum ini kita menyentuh hadis yang ke-16 yang bertajuk zaman di mana orang tak pedulikan dari mana mendapatkan harta. Jadi kita dah lalulah hadis tu. Jadi dalam kuliah kali ini kita masuk ke satu hadis yang baru, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Tajuk dia harta riba wujud di merata tempat. Nak cerita tentang riba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yabqa minhum ahadun illa akala ar-riba faman lam ya'kul asabahu min qubarihi. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya daripada Abu Hurairah. Nampaknya kita berturut-turut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, si bapa kucing ini, dia ni perawi hadis yang paling banyak. Perawi hadis yang paling banyak sampai kat orang pertikai. Macam mana banyak sangat hadis yang dia riwayatkan daripada Rasulullah? Jangan-jangan dia ni mereka hadis apa? Sebenarnya Abu Hurairah ni, dia ni ahli sufi, dia tak ada kerja. Jadi kerja dia duduk di masjid Nabi berdampingan dengan Nabi saja. Sebab itu dia ni banyak habis masa dengan Nabi, dia banyak dengar hadis. Jadi dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman, akan tiba suatu masa, tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat di dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena juga debu-debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ni nak cerita zaman sekarang lah. Sungguh pun kita tidak mengamalkan riba secara langsung, tapi kita terkena juga riba ni. Tapi kalau nak dihitung-hitung, memang kita terlibat dengan riba. Segala pinjaman kita apa semua kan. Yang sistem Islam ni baru lagi. Yang pinjaman, simpanan duit kita di bank tu semua riba tu dulu. Sistem Islam ni baru lagi. Jadi nak cerita tentang riba. Apa benda riba ni? Bukan ribaan kita dipaham. Riba ni dalam segi bahasa Arab maksud dia lebih, ataupun bertambah, ataupun subur, ataupun lebihan, ataupun kenaikan. Itu dari segi bahasa. Dan dari segi istilah syarak. Istilah syarak ni maksud riba yang dikehendaki dalam agama, iaitu penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman. Kita buat pinjaman, kena bayar lebih. Sama ada ia disyaratkan oleh pemberi pinjam. Kita pinjam daripada Pak Ali RM100, Pak Ali cakap nak bayar nanti RM120. Itu disyaratkan oleh pemberi pinjam. Ataupun ia dijanjikan oleh peminjam. Pak Ali tak cakap apa-apa, kita yang pinjam ni cakap, Pak Ali pinjamlah RM100, dalam masa 2 bulan saya bayar. Masa bayar nanti saya bayar RM120. Kita yang bagi syarat kan? Kita yang bagi kepada Pak Ali tu RM20 lebih. Itu pun dikira riba. Sama ada orang yang bagi pinjam tu bagi syarat ataupun kita nak bagi, dikira riba. Kemudian maksud dia lagi, berlaku perbezaan nilai dalam sesuatu pertukaran barang-barang. Baik, kita tengok jenis-jenis riba. Yang pertama, riba al-fadl, iaitu riba dalam satu pertukaran barang yang sama antara dua pihak. Satu pihak bayar lebih. Contohnya beras. Kita ada beras grade B, kita teringin nak makan beras grade A. Jadi kita nak tukar dengan kawan kita. Kita cakap dekat dia, bagilah beras grade A 1 kilo, aku bagi kat kamu beras grade B 2 kilo. Itu pun dikira riba, tak boleh juga. Sebab ada sahabat Nabi, Bilal. Bilal dia ada kurma, dia nak tukar dengan kurma jenis yang lain, nak bagi lebih. Nabi Muhammad tak bagi. Nabi Muhammad kata, kamu jual dulu kurma kamu tu, dapat duit baru beli kurma grade lain. Dia barang sama-sama barang, tak boleh tukar. Gandum dengan gandum, emas dengan emas, padi dengan padi, tak boleh tukar. Yang kedua, riba al-yad. Bayarannya lebih kerana tidak berterimaan di majlis akad itu.
Contoh dia macam ni. Kita beli satu barang, masa akad tu kita kata, baiklah, saya beli barang ni RM100. Orang yang jual tu pun tak faham, saya pun jual RM100. Masa akad tu dia kata RM100. Tapi bila nak bayar, dia bayar RM105. Itu pun dikira riba. Walaupun mereka bersetuju masa akad tu RM100 dua-dua pihak, tapi masa bayar dia bayar lebih, dikira riba. Yang ketiga, riba an-nasi'ah. Kena bayar lebih sebab lewat pembayarannya. Yang ni kita pun buat. Kita buat pinjaman. Pinjaman di bank. Pinjam RM10,000, bayar dalam masa 7 tahun. Kira-kira balik semua RM14,000. RM4,000 bayar lebih. Itu pun dikira riba. Tapi alhamdulillah lah, zaman sekarang ni dia semakin maraknya sistem Islam. Bank-bank pun banyak yang buat sistem Islam. Walaupun dia bank konvensional, dia ada saluran sistem Islam dia. Sungguh pun begitu, sistem Islam itu pun orang bertikai juga. Tapi boleh lah, daripada tak ada langsung. Nak lebih baik lagi bank Islam terus. Contoh-contoh riba masa kini: pinjaman bank, pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pinjaman peribadi, sistem insurans. Sebab itu dia perkenalkan takaful. Takaful ni konsep dia tolong-menolong. Dia tolong-menolong. Kalau insurans yang lain tu dikira konvensional lah, riba. Yang ketiga, simpanan wang kita di bank. Dikira riba juga. Kita simpan 100, cukup tahun kita dapat RM105. Seolah-olah kita bagi pinjam kepada pihak bank laburkan, dan pihak bank bayar kepada kita lebih RM5. Dia dah syarat dah. Setahun 5%. Kalau dia tak syarat, tak apa. Jadi kalau kita nak selamat, duit kita di bank Islam paling selamat lah. Tapi bank-bank yang lain pun mereka semakin mengkaji sistem Islam. Jadi zaman ini sungguh pun kita tidak melakukan riba secara langsung, tapi debu-debu dia kita terkena juga. Nak buat macam mana kita hidup zaman ini? Kita hidup zaman ini terpaksa lah lalui.